keputusan pandemik COVID-19 buat masa ini yang telah memungkinkan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan yakin melihat kepada bukti ataupun evidence yang sedia ada, data yang sedia ada untuk kita mengesyorkan supaya fasa peralihan ke endemik dapat dimulakan pada 1 hari bulan April. Varian Omicron menyebabkan gejala dan komplikasi penyakit yang lebih sederhana berbanding dengan varian Delta sebelumnya, terutama kepada mereka yang mempunyai tahap imuniti yang tinggi terhadap virus SARS-CoV-2 hasil daripada vaksinasi, dos lengkap, dos penggalak ataupun imuniti semula jadi selepas jangkitan. Kadar kematian semasa gelombang varian Omicron yang bermula pada bulan Januari tahun ini menunjukkan kadar yang jauh lebih rendah berbanding gelombang varian Delta yang berlaku pada penghujung Jun hingga Ogos tahun lepas. Penggunaan katil khusus untuk COVID-19 iaitu katil bukan kritikal serta penggunaan katil ICU juga walaupun menunjukkan peningkatan daripada minggu epid yang ketiga hingga minggu epid yang ke-9 pada tahun ini, namun masih pada tahap yang terkawal. Dan indikator ini dipantau setiap hari oleh Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan dan saya untuk memastikan bahawa kapasiti sistem kesihatan awam kita cukup untuk kita merawat kes-kes yang dijangkiti COVID-19. Pada 8 Mac, kadar penggunaan katil bukan kritikal untuk kes COVID-19 termasuk kes yang disyaki adalah 69%, manakala kadar penggunaan katil ICU bagi kes COVID adalah 42%, dan kadar penggunaan ventilator untuk pesakit adalah 25%. Dan ini masih lagi berada dalam kategori yang terkawal. Jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan katil bukan klinikal termasuk kes COVID dan bukan COVID adalah 70%, manakala penggunaan keseluruhan katil ICU untuk kes COVID dan bukan COVID adalah 59%. Jadi mesej di sini adalah untuk rawatan COVID dan rawatan non-COVID sekarang kita kapasiti sistem kesihatan awam kita mencukupi untuk kita merawat kedua-dua COVID dan bukan COVID. Ini adalah apa yang kita lihat kepada hari ini adalah kesan decoupling yang saya sebut sebelum ini, di mana dibandingkan situasi varian Omicron dengan kemuncak Delta pada tahun lepas, kenaikan secara mendadak bagi jumlah kes COVID-19 harian tidak diikuti dengan kenaikan mendadak bagi kemasukan ke hospital, penggunaan ICU, penggunaan alat bantuan pernafasan maupun kes kematian disebabkan COVID-19. Walaupun ada sedikit peningkatan, ya kita tidak nafikan, namun 99 kes harian yang kita dapati masih lagi didiagnose pada kategori 1 dan 2. Jadi kes number tinggi tetapi 99% kes yang kita kesan setiap hari masih dalam kategori 1 dan 2, iaitu kategori asymptomatic, tiada gejala, ataupun kategori yang mempunyai gejala yang ringan yang dapat dipulih di rumah sahaja. Meskipun kita tahu ada kes kategori COVID-19 yang rendah yang boleh berubah untuk menjadi kategori tinggi yang dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 atau ke hospital, kita dapati hanya 38% daripada kemasukan harian kes COVID-19 ke hospital adalah kategori 3 dan 5. Selebihnya adalah kemasukan preemptif kategori 1 dan 2. Masih lagi, majoriti kemasukan ke hospital adalah kategori 1, 2 untuk golongan berisiko tinggi. Warga emas, mereka yang ada serious comorbidity dan mereka yang ada masalah dengan sistem imun mereka. KKM juga mengukur satu lagi indikator yang penting, iaitu peratusan kes yang menjalani pemantauan di rumah, isolasi di rumah, tetapi mengalami kemerosotan gejala yang perlu dimasuk ke PKRC ataupun hospital. Purata kes yang menjalani pemantauan ke rumah yang gejala mereka merosot dan dirujuk kepada PKRC adalah 1.3% dan hanya 0.5% dirujuk kepada hospital. Jadi dari segi the deterioration of the case masih lagi sangat rendah dan kebanyakan daripada mereka yang isolasi di rumah dapat pulih sepenuhnya di rumah sahaja.
ini adalah semua indikator yang memungkinkan Kementerian Kesihatan Malaysia membuat satu keputusan bahawa ini adalah masa yang sesuai untuk kita syorkan kepada kerajaan kita masuk ke fasa peralihan ke endemik. Namun demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa meningkatkan surveillance kita, terutamanya untuk varian-varian yang baru dan juga perkembangan-perkembangan mengenai epidemiologi kes di Malaysia untuk mengambil tindakan yang sewajarnya, yang proportionate, yang calibrated, yang fokus dan targeted untuk memastikan penularan dan juga pandemik COVID-19 ini dapat dikawal dengan baik walaupun kita akan masuk ke fasa peralihan ke endemik. Sukacita saya maklumkan bahawa ada beberapa protokol